اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. Jadi hari ini kita nak lihat, ya, insya-Allah ya. Kita nak lihat apakah dalam ayat, bagaimana kita nak lihat unsur-unsur akidah, fiqh, ya, dalam ayat-ayat yang telah kita baca. Ya, melihat kaitan antara nahwu saraf dengan fiqh dan akidah dalam ayat Al-Quran. Okay? Itu je. Sabar ya. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, itu dia ayat. Ya, tengok ayat ini. Ayat saya ayat Allah. Okey. Jadi ingat, ini satu daripada critical elemen dalam mengkaji ilmu nahwu saraf. Ya, sebelum kita mentafsir Al-Quran. Ya, ingat kritikal tu maksudnya tinggi. Jadi sebab itulah seseorang itu tidak boleh menjadi ahli tafsir kalau dia tidak ada ilmu nahwu dan saraf. Ya. Anda carilah ayat ini surah berapa. Ya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, biar kita pelan-pelan. Rahman Rahimi. Okay. Ya ayyuhallazina amanu. Okay. Okay. Iza qumtum ila sholati ya sholati. Okey, silu wujuhakum wa aidi yakum ilal marafiq. Okay. Ini surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang ke-7. 6 ayat. Surah Al-Maidah ya, kita ayat. Surah Al-Maidah ayat 6, 7. 6. Okey. Maksud ya. Rugi orang datang ini. Kalau kita dah mula lebar kan nama dan solat kita. Kita tak main lagi nak kita tak tahu apa ni. Kita tak main lagi dah dengan ayat kita maju tak main lah. Kita main dengan kaitan ayat ini. Ya. Bila kita bincang pasal Islam dalam istilah dia, orang tanya what is Islam? What is Islam? Al-Islam is aqidatun wa syari'atun, betul? Wa akhlaq. Akidah itu, Islam itu adalah hubungan kita dengan Allah dan bagaimana kita menguruskan alam kita dengan izin Allah dan bagaimana rupa kita sebagai insan pilihan Allah. Itulah makna dia Islam. Islam ini aqidatun wa syari'atun wa akhlaq. Apa guna kita meluk Islam? Kita jadi orang Islam tapi akhlak kita tidak Islam. Okey? Ya, itu dia. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok ayat ni, kita buka satu ayat Al-Quran
Di mana unsur akidahnya? Di mana unsur syariahnya? Di mana unsur akhlaknya? Dalam ayat setelah kita belajar nahwu dan sharaf. Nahwu dan sharaf ini digunakan untuk menjadikan ayat itu lengkap, ya, sempurna kalamnya. Kata tanpa nahwu dan sharaf, kalam itu tak boleh dipahami. Dan kalam itu tak boleh tak boleh sampai sesuatu ayat itu. Sebab itu dia kata nahwu itu aula, yang paling utama di antara ilmu-ilmu utama dipelajari. Tanpa nahwu dan sharaf, kalam itu tidak ada. Al-Quran itu itulah tidak boleh difahami, tidak ada. Jadi oleh sebab itulah majoriti orang tak baca nahwu dan sharaf, jadi tidak ada kalam dalam hidup dia. Hanya baca Al-Quran saja. Betul tak? Ya? Dia kerja kader lah. Ya, macam Hindustan tu. Ya, ada lagi Hindustan. Ya, dulu zaman Bobby kan. Saya tak ingat Ustaz Kazim ingat tu. Ya, saya tu dia KAM. Dah apa-apa tak tahu. Okey, Ustaz. Ya, ajar Zina Arabi. Kita akan kenal dulu istilah ataupun dikata keyword untuk setiap tajuk. Akidah, syariah, akhlak, keyword. Ingat bila kita sebut syariah ni terlalu fiqh lah. Jadi bagaimana kita nak hidup mengikut syariah? Jadi kita kena ikut hukum fiqh. Hukum fiqh itulah perjalanan untuk mencapai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat tu bukan apa. Syariat tu rancangan Allah. Allah rancang. Nama dia syariat daripada syariat. Syariat itu perancangan Allah. Jadi kita hidup mengikut perancangan Allah. Jadi bagaimana perancangan Allah itu kita nak faham kalau kita tak faham Quran? Jelas tak? Jelas. Kalau kita masih lagi boleh sembahyang, masih lagi boleh puasa, kita puasa ikut orang. Bukan ikut syariat, ikut orang. Orang faham syariat, kalau orang faham syariat, faham dia tak jelas, kita pun ikut tak jelas lah. Jadi oleh sebab itu kita kena belajar nahwu dan sharaf. Ada tak bawa nahwu sharaf tu? Tengok di belakang ni apa kata dia. Yang ni ada tak? Dia kata waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata dia waqala Nabi? Ta'allamu, belajarlah al-arabiyyah, bahasa nahwu sharaf, wa'allimuha, dan ajarlah kepada manusia lain. Nama ni tak apa, tak ada buku, tak apa. An-nahwu, cuba tengok an-nahwu. Terjemah. An-nahwu, nahwu itu. Aula. Lebih utama. Awalan. Yang awal. Aula. Yang utama. Awalan. Yang pertama, di antara yang pertama, an yu'lama. Izil kalam Apabila bila mana kalam, ingat kalam itu Al-Quran itu. Ya, bila mana al-kalam dunahu. Bukan adun. Dunahu. Dunahu. Siapa boleh tahu? Al-kalam bi ghairihi. Tanpanya. Al-kalam du maknanya tanpa. Al-kalam dunahu lam yufhama. Tidak difahami. Sebab tak difahami lah, maka kita jadi macam ini sekarang. Ya, Quran ada dan Quran tidak boleh membantu kita untuk menjadi insan hebat. Insan ni tidak dapat tak sampai ke kata insan. Tak sampai. Ini kan kitab pertama, ini kitab tulisan 820 tahun dulu. Bila tu 820 tahun dulu? Kalau taulat dari 1436 Hijrah, berapa? Lama kan? Sampai sekarang. Tapi ini tidak dapat lupa. Saya
Saya belajar dulu kata dia harga 7 pusing. Sekarang ni kita baru cakap. Nanti insyaAllah kita siap. Ini nama dia matan ajrunya. Oh, ini dia. Ini adalah bahasa Arab tak? Jadi kita sudah ada salinan dia kat di bawah, tapi itu sebahagian daripada ini sebenarnya bawah. Okey, nama sini. Dalam ayat ini kita cari mana dia kata perbuatan. Di mana kata perbuatan? Cari kata perbuatan. Ya, amanu. Kata perbuatan ni lah akidah. Amanu tu beriman. Beriman tu kepada siapa? Allah. Beriman kepada Allah itu rukun iman yang itu usul akidah saudara tu. Di mana lagi kata perbuatan? Kuntum ni bila kamu nak bangun, mendirikan sembahyang itu adalah fiqh, syariat. Jadi kaitan antara kuntum dengan amanu rapat sekali. Bila maknanya orang-orang yang beriman sajalah yang mampu bangun untuk mendirikan solat, itu kaitannya. Ini fi'il madhi, ini juga fi'il madhi. Okey, nama letakkan ni kita belajar kaitan hubungan amanu, mereka-mereka yang beriman. Kau kata wahai mereka-mereka yang telah beriman, bila kamu nak bangun solat, nak bangun mengerjakan solat, dia kata lagi hukum fiqh, fahsilu. Ini hukum fiqh, fahsilu, maka wajib kamu basuh kerja fiqh. Puasanya macam mana nak basuh? Dalam Quran mungkin kita tak cakap cara nak basuh. Jangan tengok isim. Bila nak basuh, ada anggota yang nak dibasuh. Wamsahu. Okay, ayat ini setakat ini saja. Tapi ayat sama lagi ada bawah wamsahu. Wamsahu arti dia masaha. Sapu tu bukan basuh telinga, bukan basuh kepala, sapu kepala, ngelak kepala. Ataupun walaupun seorang rambut untuk Syafi'i kan, sikit, walaupun diumpul sikit, sapu saja. Maknanya di sini menunjukkan sapu tu syariat. Jadi nampak tak hubungan antara akidah dan syariat? Siapa yang nak mencapai tahap keimanan kepada Allah, yang pertama sekali mesti dibangun untuk mengerjakan solat. Yang kedua, dalam solat dia mesti sebelum tu mesti wajib basuh muka dan tangan. Ingat, muka dan tangan. Dan lepas tu sapu pula. Ya, biru'usikum, dengan kepala kamu. Ya, wamsahu biru'usikum wa arjulikum okey, sekarang ni kan. Cuba tengok ayat tu. Macam mana ayat tu bunyi? Saya lupa dah. Wamsahu biru'usikum. Ada ya, wa arjulakum. Ya, wa arjulakum. Lagi? Bilal Ka'bah ni, ingat tak Ka'bah ni? Ka'bah ni dia punya Ka'bah. Dua Ka'bah. Maknanya dua pukul lagi. Bukan pukul lagi tu ada bucu kan? Jadi Ka'bah tu bucu. Ka'bah tu ada berapa bucu? 4 bucu, sebab tu nama Ka'bah. Jangan pula kata Ka'bah tu pukul lagi. Pukul lagi duduk ni yang bucu ni. Ada penjuru. Tapi janganlah kata pula basuhlah kaki kamu hingga ke bujur. Saya ingat dua Kaabah tadi lah. Kaabah ni buku lali. Kaab ni kan dia buku lali kan? Ya. Dah tahu kan? Ada buku lali. Okey, tuan-tuan. Okey, sebelum kita berehat sekejap untuk start minum. Tak apa ni kan? Jangan lompat tadi.
Jadi dalam ayat ini kita melihat kata perbuatan untuk mengenalkan hukuman. Jadi kata perbuatan di sini dalam ayat ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ya. Sini fi'il madhi, betul tak? Sini fi'il madhi, betul tak? Sini fi'il amar, betul tak? Sini fi'il amar. Kuntum fi'il madhi. Kuntum koma campur dengan antum. Kuntum koma yakumu campur dengan kuntum. Okey, ingat tulis berdua dia, tengok kata perbuatan. Jangan tengok di sinilah guna kata perbuatan. Kata fi'il gunanya untuk melihat kaitan antara ayat, antara konsep dengan konsep. Konsep ini adalah orang yang beriman dikaitkan dengan mendirikan solat. Orang mendirikan solat dikaitkan dengan orang yang basuh muka. Orang yang basuh muka dia pakai huruf ataf. Basuh muka bukan muka saja, basuh muka, kaki dan sapu kepala sehinggalah kepada 2 buku yang itu kita nampak ada kaitan dia. Nampak ada apa gunanya huruf ataf? Nampak apa bunyi ni fa? Fa ni wajib. Apa gunanya iza? Maknanya iza ni apabila kamu orang beriman, bila kamu nak sembahyang, iza ni bila ada nama dia iza. Iza ya. Jadi bila kita belajar nahwu, makna fi'il madhi. Ya, mabniun ala dhammi. Dalam tu ada fa'il iaitu qum. Okey tak? Okey. Yang ini pula qumtum. Fi'il madhi mabni ala sukun. Kenapa? Kerana dia bersambung dengan dhammi antum. Betul tak? Yang ini pula fa'silu fi'il amar mabni ala dhammi. Betul tak? Dan dalam tu ada fa'il iaitu antum. Betul tak? Itu jangan lupa lagi. Bila kita dah pergi jauh, itu lupa jangan. Anda sekarang ni sudah duduk di peringkat yang tinggi ni. Jadi ni. Lepas tu tengok pula apa tu wamsahu. Kenapa ada waw? Sebab ada waw ni dia ambil daripada fa'silu. Asal dia fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Fa'silu biru'us famsahu biru'usikum. Tapi dipakai waw untuk menunjukkan demikian sama. Waw tu waw ataf. Okey. Jadi anda nampak tak kaitan antara keimanan dengan syariat dalam ayat ini? Dan digunakan nahwu dan saraf. Sememangnya dalam setiap ayat itu ada hukum nahwu dan hukum saraf. Itu satu. Okey. Baik, apa? Ustaz, boleh tak kita katakan iza tu jawab pada fa tu? Ya, memang. Iza nama dia hujah. Iza, bila awak pergi, saya ikut. Jadi fa ni pasal iza dengan fa ni jawab. Jadi dia panggil jawab syarat. Bila kamu sembahyang, maka kamu masuk. Jadi soalan tu 3 hari 3 minggu tak ada keluar soalan. Bertambah tinggi. Itu yang kita nak. Jangan lupa, insyaAllah. Ini bukan apa. Mungkin saya akan bagi hari ini 1-2 ayat yang ada kaitannya. Cuma hari ini kita nak tengok di mana wujud kaitan antara syariat dan akidah. Jadi di sini tuan-tuan, apa relevannya antara amanu dengan as-salat? Relevannya dalil orang yang beriman itu adalah solat. Orang beriman itu dalilnya solat. Orang kafir dengan orang Islam bezanya tandanya pada solat. Ada tak hadis Nabi mengatakan itu? Ya. Bila ayat ini diturunkan, maka Nabi pun keluar hadis. Hadis ini dia kata beza antara kamu dengan orang bukan Islam adalah pada solat. Sebab dalam ayat ini dia kata kaitan antara solat dengan amanu ni sangat rapat. Bila amanu maka solat. Okey. Okey, ayat yang kedua. Surah kalau tak salah An-Naml ayat 3.
Boleh? الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة Ini allazina الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Okey. Tengok. Itu fi'il mudhari yuqinun. Surah An-Naml ayat 3. yuqimuna salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Bil akhirati hum wa hum bil akhirati hum yuqinun. Okey, cuba cari kata perbuatan. Yuqimuna. Lagi? Lagi? Yuqinun. Okey. Jangan lupa dalam kata perbuatan ini ada nahu, ada saraf. Okey, ingat yuqinun ini fi'il mudhari'. Ya. Dia panggil marfu'. Jangan lupa lupa ni. Marfu' dan tanda marfu' dia nun kerana dia fi'il 5. Jangan lupa. Okey. Yu'tun sama juga daripada atas. Ya, yati yu'tun. Okey. Fi'il mudhari' dia marfu' dan tanda marfu' dia nun kerana dia jamak ataupun kita kata fa'il 5. Dalam tu ada dhamir hum. Okey. Yuqimuna, ru dia qama atau aqama, min fa'il, kita kata fa'il ni fa'il mu'tal ajwaf. Okey. Yuqimuna. Okey, mendirikan solat. Okey, di antara tiga perkataan ini, 1, 2 dan 3, cuba sebut mana yang ada syariat, yang ada kaitan dengan syariat. Yuqimun, belief. Yang syariat, yang syariat. Yuqimun, tu wa yu'tuna zakah. Jadi yang berkaitan dengan akidah, ini akidah. Yakin. Kau nanti yakin ini akidah. Ini syariat. Yang kita nampak. Zakat. Ya, sumbangan kita. Okey. Dan ini yuqimun yang kita nampak. Aqama, mendirikan solat. Jadi aqama ni syariat. Mendirikan solat syariat. Jadi yuktuna, menunaikan zakat syariat. Tapi bila kita dua lakukan ini, maka kita sebenarnya orang yang ada akidah. Akidah ni maknanya yuqinun. Kalau kita tak percaya kepada adanya Allah, maka kita tidak mungkin dapat melaksanakan hukum syariat yang telah Allah Ta'ala tentukan. Di mana yuqinun ini adalah beriman. Bila beriman tu kita ingat, beriman itu rukunnya 6. Orang yang beriman ini 6 benda yang dia nak kena sentuh. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? Jangan pula rukun iman tu kita lupa. Bukan percaya kepada Allah saja, Rasul, malaikat, kitab dan juga kiamat, qada dan qadar baik. Jadi ingat, kalau siapa yang melawan qada Allah, dia tak percaya qada Allah, maka dia cacat satu, cacat semua. Cacat satu, cacat semua. Bukan macam kek. Kalau sebelah tu naik cendawan, potong makan lagi. Buang cendawan boleh makan lagi. Tapi kek ini tak boleh. Sikit saja rosak, semuanya rosak. Kalau nak bicara hukum dan usaha banyak. Allazina ni isim mausul. Mubtada. Yuqimun ni fa'il mudhari'. As-salata maf'ulun bih. Dan jumlah dua ni jadi khabar.
Betul tak? Kita jangan pinjam nahwu saraf lagi kerana kita dah agak boleh sikit. Jadi kita bincang benda yang tinggi lagi, iaitu kaitan antara Islam tadi, akidah syariah dalam ayat. Okey, boleh? Tengok lagi satu ayat. Al-Baqarah ayat 183. Cuba anda salin dulu ni ayat ni. Dah salin dah? Oh, salin kat rumah? Jadi ini setelah kita belajar nahwu dan saraf, kita tahu apa tu jenis fi'il, isim dan haraf, maka kita akan masuk kepada ruangan tafsir. Jadi the first step of mengkaji ilmu tafsir, kita cuba memahami kalimah-kalimah dan lihat hubung kait antara Islam, akidah, syariah dan akhlak. Kalau tidak nanti kita tak boleh pergi lebih jauh lagi. Ya, nampak tak tu? Jadi di sini kita nampak dalam ayat ini adalah orang-orang yang yakin kepada Allah. Mereka inilah yang sentiasa tegak mengerjakan solat di mana juga. Bukan itu saja, mereka ini adalah orang yang sentiasa membelanjakan. Tuan-tuan jangan ingat zakat ni PPZ saja. Membelanjakan ni zakat juga ni. Ya. Ini zakat beri makan ni. Kita beri makan ni, artinya bukan senang nak beli buah anggur ni, buah makan orang kan. Kalau orang tak bersih jiwa dia kan. Kerana dia kata, baik aku makan kat aku dulu. Kan, pada bagi orang kan. Betul tak? Okay. Macam tu kan. Tak apa, kita latih. Kita latih. Sebab itu pagi tadi Ustaz dah goreng kari pap. Untuk nak, bukan senang nak goreng kari pap tu. Yang penting nak ambil dalam peti sejuk-sejuk tangan tu. Kan, beku kan. Goreng pula. Okey. Alhamdulillah, tak apa. Okey, tengok ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu. Cuba cari fi'il. Amanu. Cari lagi. Kutiba. Cari lagi. Tattaqun. Okey. Wahai orang yang telah beriman. Itu akidah. Iman itu akidah. Ya. Kutiba, telah difardukan, itu syariat. Kutiba tu furida, difardukan. Alaikumusiyam kama kutiba, sama juga difardukan. Alal ladzina min qablikum, ke atas orang-orang yang sebelum kamu, iaitu umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mendapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah iman. Orang yang beriman adalah orang yang takutkan kepada Allah. Perkataan-perkataan yang berkaitan dengan iman, ya, akidah iman, takwa, ya, takut, menjauhkan diri, ya, daripada perbuatan mungkar, itu kata-kata kalimah yang menjadi key words kepada akidah. Ya, yukinun, ya, yukinun, termasuklah kan. Jadi anda telah dapat beberapa kata hari ini. Yang pertama tadi yukinun, amanu. Amanu dibawa dalam bentuk fi'il madhi. Yukinun dalam bentuk fi'il mudhari'. Tattaqun dalam bentuk fi'il mudhari'. Itu. Jadi kalau tak belajar nahwu sarah, tahu tak itu fi'il mudhari'? Tahu tak itu fi'il lima? Tahu tak itu fi'il mahmus? Tahu tak itu fi'il mu'tal, ajwaf dan sebagainya? Itu gunanya kita belajar nahwu saraf. Okey. Okey. Sekarang ayat yang keempat. Dah siap dah? Dah siap tulis dah? Okey. Yang telah kita itu dalam Facebook dah habis dah. Ini ayat baru. Okey. Sebelum kita pergi ayat baru, kita boleh rehat lagi sekali. Okey. Okey. Sekarang kita sambung balik. Qad aflahal mu'minun. Iaitu nanti kita buka surah Al-Mu'minun. Saya pun tak larat nak salin dah. Ya. Sakit belakang. pergi Pantai Timur. Aduh. Ya. Tak apa. Tuan-tuan tengok ni, sama-sama minum.
Okey. Bila kita belajar yang akhir-akhir ni, kita tak rasa berat lagi dah. Tapi kita rasa berat kalau ustaz tanya, ini fa'il apa? Berat lah, tak ada jawab kan. Tapi tak apa, ustaz akan sebut kan. Ustaz akan sebut, lama-lama ingat. Ya? Okey. Al-Mu'minun. Okey, sama-sama kita tengok Al-Mu'minun. Surah 23. Okey. Tengok bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Cuba kita sama. Qad aflahal. Teruskan. Baca. Lagi. 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 Li furujihim hafizun. Lagi. Malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Okey, lagi sampai 11. Tagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Okey. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Lagi. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Okey, kita terjemah dulu ya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan yang tiada berguna. Ya. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kehormatan diri kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba yang mereka milik. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Okey? Ya? Siapa ingat ayat ni lah? Surah Al-Mu'minun. Ingat? Eloklah ingat. Okey. Okey, kita tengok ya semula ya. Okey, Al-Mu'minun ayat 8. Ya. Ayat 1 hingga 11. Okey, qad. Ingat. Qad ini salah satu tanda haraf yang membolehkan kita kenal dia tu fa'il atau isim. Jadi selepas qad mesti fa'il. Fa'il. Jadi dia macam inna juga. Tapi inna ni untuk isim. Innallaha, okey? Sama dengan qad. Satu lagi laqad. Antara qad dengan laqad ni, laqad lagi kuat. Qad kurang kuat. Qad aflaha, sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman. Okey, aflaha. Aflaha ni maknanya berjaya. Berhasil. Ya. Ya, dikatakan berjaya. Kenapa berjaya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, kerana mereka ini khusyuk dalam sembahyang. Orang yang khusyuk dalam sembahyang ni orang yang berjaya lah. Jadi aflahal mu'minun, perkataan al-mu'minun tu datang daripada perkataan amanah. Beriman ya. Jadi ini keimanan. Sesungguhnya orang yang beriman itu
adalah orang yang berjaya. Kerana mereka ini sentiasa khusyuk dalam sembahyang. Okey. Fi khasyi'un. Khusyuk dalam sembahyang tu adalah syariat. Dan dalam tu juga ada akhlak. Akhlak orang yang sembahyang ni yang baik ialah akhlaknya khusyuk. Ya, berdiri tegak, ya, memakai serba lengkap dan sebagainya kan. Itu kita kata akhlak dalam solat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan juga orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang tidak mempermain-mainkan sumpah. Mu'ridun itu menolak menggunakan sumpah. Arada. Ya, arada. Maksudnya tak bersumpah. Tak kerap menggunakan sumpah. Walladzina hum 'anil lagwi muridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang tiada berguna. Ya, maknanya perbuatan-perbuatan yang tidak faedah. Sia-sia. Kalau kita kata di sini sumpah, ya. Itu nilai di situ adalah menjauhkan diri daripada amalan-amalan yang tidak berfaedah. Sebab itu kita belajar bahasa Arab ni, kita mengisi masa lapang yang berfaedah. Ya. Jadi alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-lagwi ni kita kata lara, sumpah, ya, boleh jugalah kan. Setengah-setengah buku dia kata sumpah, tapi setengah buku dia kata lara. Ya, lara ni maknanya membuat kerja-kerja yang tak berguna, membuang masa. Yes, menjauhkan diri. Mana seronok buat kerja lara dengan belajar? Lara lagi sedap. Sebab lara tak sedar. Kerja lara ni kita tak sedar masa tau. Dia teman-teman round-round Shopee komplek kan. Window Shopee. Pernah tak kita tengok masa? Tak ada. Tapi belajar nahwu saraf tengok masa, maknanya nak tepat berhenti kan. Betul tak? Syahid kan. Jadi orang-orang yang berjaya juga adalah orang-orang yang menolak perbuatan-perbuatan lara, termasuklah sumpah dan sebagainya kan. Ya. Jadi inilah dia sebenarnya akhlak. Orang yang berakhlak itu orang yang sentiasa memanfaatkan masa. Kita ambil contoh hari Ahad. Kita duduk di kelas. Jadi hari Ahad tu kita duduk di kelas. Bila kita berada di kelas hari Ahad tu selama 2 jam, 3 jam tu, artinya kita tak berada tempat lain lagi. Kalau kita tak berada situ, kita ada di mana? Mungkin kita duduk di rumah, duduk mok lantai je kan. Ataupun duduk siram pokok cili kan. Yang mana lebih baiklah datang kelas. Bila kita datang kelas, pokok cili dia sedikit naik. Ya tak? Betul tak? Okay. Seorang datang rumah saya, kita terus tunjukkan dia pokok apa? Kailan. Masak satu pun cukup untuk orang makan. Satu je kailan. Cukup. Sebab dia punya kailan dia, batang dia besar ni. Batang dia besar ni. Memang sedap. Yang tak makan akar je. Slice macam kerupuk tu, dia punya batang dia kan. Manisnya. Tak terkira. Jangan salin. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Di mana nilainya di sini? Nilainya di sini menunaikan. Bukan memiliki harta yang banyak nilainya. Bukan niat nilainya. Tapi mengeluarkan zakat itu nilainya. Ya, nilainya, added value dia fa'ilun. Buat. Fa'ilun tu adalah syarat. Hukum syarat di situ fa'ala, lakukan. Ya. Okey? Okey. Az-zakat tu dengan fa'ilun tu dia ada kaitan dengan aflahal mu'minun. Nombor satu. Nombor satu tu akidah dia aflahal mu'minun. Itu akidah dia. Yes. Orang beriman. Jadi syariat dia sembahyang khusyuk. Dan lara dia tak mau. Lepas tu tak sia-sia. Lepas tu zakat pula dia tunaikan. Lepas tu apa lagi dia buat? Walladzina hum li furujihim, mereka menjaga maruah. Yang menjaga
perhubungan kehormatan diri, kecualilah bersama-sama dengan anak isteri mereka ataupun hamba sahaya mereka. Itu boleh kan? Ada lagi tak? Ada lagi. Famani bertara wara azalika, dan barang siapa yang mencari, yang ibtara ni maknanya mencari, memilih, mencari, memilih. Wara di belakang. Ingat tak wara? Wara ni belakang, belakang ni mana mencari belakang, doktornya mencari sebalik. Mencari sebalik ya. Ibtara tu maknanya ibtira awajhillah, mencari keredaan Allah. Dia punya rule dia ibtara. Ibtara tu maknanya amanah dia tu tinggi di sini, syariat dia mengelakkan daripada melakukan perkara lara. Siapa yang mencari belakang, arti mencari yang selain daripada yang kita sebut di atas tadi, tak semayang, tak apa, zakat, tak keluar zakat, tak apa, orang ini mereka adalah adun, musuh. Musuh, melampaui batas. Ad. Ya, ada. Ya, adun, ya, melampaui batas. Ya, tercela. Al-ad artinya orang yang tercela. Okey. Ada lagi nilai dia. Walladzina hum li amanatihim, orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang ada amanah dan ada janji. Ra'un, mereka jaga. Menjaga tu, menjaga janji, menjaga amanah syariat. Okey? Okey? Dan akidah dia tu aflahal mu'minun. Yang atas sekali. Yang atas sekali. Yang punca atas sekali tu okey. Semua ni lah. Semua ni. Ya. Ya. Jadi kalau anda belajar nahwu saraf, anda boleh ceritakan kepada orang. Bukan sekadar tafsir ke? Jadi sebab itu dia pakai qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman kalau sekiranya mereka lakukan 1 2 3 4 5. Okey. Yang last sekali dia kata apa tu? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Cuba terjemah. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Hafizah, jaga. Ya. Maknanya yuhafizun tu daripada hafaza yuhafizu, maknanya memelihara. Memelihara, menjaga waktu solat. Yes, menjaga waktu solat dan sebagainya. Jadi, inilah orang-orang syariatnya menjaga. Ya, syariatnya menjaga. Okay. Jadi, out of that, dia kata apa dia? Bila kita dapat membuat ini semua, inilah orang-orang yang mewarisi. Ya, orang-orang yang mewarisi amanah Rasulullah, Nabi, dan mereka inilah orang-orang yang kekal dalam syurga. Hebat tak? Di dunia ni kita dah dapat dah. Kalau kita jaga majlis ilmu, kalau kita jaga solat semayang kita, jaga zakat kita, dan jaga akhlak dan tingkah laku kita, di dunia ni dalam Quran ni kata kita adalah bakal mewarisi syurga Firdausi. Okey? Habis dia? Mu'ridun tu maknanya elak. Jagalah. Orang iman tu. Orang yang beriman, yang berjaya, ada juga orang yang beriman tak berjaya. Ya. Jadi tajuk dia, siapa dia ciri-ciri orang yang berjaya beriman? Yang pertama sekali, menjaga solat. Ikut ayat ini. Tulis nombor 2. Khusyuk solat, menjaga solat lah, termasuk khusyuk lah. Yang kedua, menjauhkan diri dari lara. Tengok tu dia letak dulu pada zakat. Kenapa tak letak zakat dulu? Sedangkan yang ayat lain tu semua sembahyang dan zakat. Maknanya pentingnya lara-lara ni. Termasuklah WhatsApp, lara-lara ni. Habis masa dengan WhatsApp kan?
Lara ni. Perbuatan, perbuatan, fikiran, dikira masa terbuang. Okay, tapi kalau nak wasiat kalimah-kalimah yang thayyibah tak apa. Sebab kalimah thayyibah ni asluhu sabitun. Dia tetap. Maknanya tetap tu maknanya Allah. Wa faruha fis sama. Dahannya di langit kan? Okay. Kalamullah ya. Yang ketiga, menjaga mengeluarkan zakat. Yang keempat, menjaga kehormatan diri. Zakat. Yang keempat, menjaga kehormatan diri. Okey. Ya, yang kelima, mereka menjaga amanah dan janji. Ya. Dan yang keenam, mereka menjaga solat. Jadi solat yang keberapa? Solat yang keberapa? Khusyuk. Yang pertama khusyuk. Khusyuk tu maknanya melakukan solat. Yang khusyuk. Kemudian yang last kali tu dia cover balik dengan memelihara solat. Okay. Jadi dah mengabaikan solat. Jadi kalau kita tengok ni, orang-orang yang betul-betul menjaga solat ini sebenarnya orang yang beriman. Sebab bila dia menjaga solat, dia tentu sekali jaga amanah. Bila dia jaga amanah, tentu sekali dia tidak lara. Okey? Bila dia tidak lara, pasti balik yang ketiga, yang kedua tu. Dan kembali balik kepada khusyuk sembahyang. Jadi khusyuk sembahyang dengan menjaga sembahyang, dia mengelakkan dan melakukan perkara-perkara yang disuruh dan dilarang di antara dua tu. Tak usah banyaklah. Yang menjaga kehormatan tu kita tak adalah kita kan. Tak adalah sebegitu jahatnya kita ni. Mana yang jahatnya mungkin yang duduk Facebook tu lah. Yang buang masa tu kan. Yang banyak kan, betul tak? Yang lawa-lawa tu kan, lepas ni nampak tak ada lagi bunyi. Tak bunyi lagi lah. Teng tak bunyi lagi. Dah lara kan. Okay. Bunyi jangan marah. Maknanya begitu dia. Yang baik tak apa. Ya, nak ulang kaji tak apa, baik tak apa. Ni yang tak baik-baik. Yang tak banyak tetap benda-benda. Ada tu kadang saya salin yang baik-baik tu. Saya banyak. Pak Fatimah bagi, Kak Bebah bagi, lepas tu ada rakan-rakan di kelas lain tu dia bagi banyak. Dia baca dari buku yang banyak. Bagus tu, kita tak mampu nak baca. Effort tu. Ya, apa dia? Apa? Ya. Yang pertama kali sebelum kita kenal dia tu fa'il, kita kenal tu dia isim ke tidak? Ingat. Aqalidun tu isim fa'il. Dan ramai. Kerana dia berakhir dengan waw. Dan dia bukan fa'il. Kalau dia fa'il, dia akan ada ya di belakang tu. Ya atau ta. Ya atau alif. Boleh tak? Boleh? 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 Okey. Okey. Nanti tak apa. Itu soalan yang baik. Soalan tu bukan saya mencabar tapi baik. Okey, senang je nak kenal dia fa'il. Yang pertama sekali mari kita buat. Ya. Ini tajuk ni dah bila ya? Ini tajuk tambahan sikit. Lemah bersama. Okey. Tuan-tuan, ni. Tengok ni, orang nak ajar ni. Ni. Kita ambil perkataan ja'ala ya. Ja'ala fa'il madhi. Ya. Okey. Hadara fa'il madhi. Tak? Hadara fa'il madhi. Okey. Kalau kita nak mudaratkan dia, kita taruh balik hadara ni, letak ya. Yahduru. Boleh? Matikan ain. Jadi kita tak boleh kata yahdiru sebab dia ni
bab 1, dia ni bab 1, wazan 1, bab 1. Ingat tak? Ingat tak wazan tu? Jangan lupa ya. Yang ini ja'ala, yaj'alu. Ya ni memberi makna huwa seorang. Betul tak? Ini huwa seorang, betul tak? Okey. Jadi tanda dia ni fi'il mudhari', betul tak? Setuju? Okey. Kita ambil ni. Okey. Kalau kita nak amarkan dia, letak balik hadara ni. Hadara balik. Masuk alif, letakkan hamzah baris depan sebab dia dot baris depan. Okey. Lepas tu ni baris depankan dia. Matikan ini, matikan ini. Jadi amal. Jadi amal. Semua fi'il ada petua dia. Okey. Petua dia ni bila uhdur sebab ni baris depan. Okey. Kalau ini baris bawah, letakkan ja'ala ni balik, letakkan alif. Pasal ini baris atas, jadi dia punya amal dia kena baris, matikan. Okey. Tak, itu petua dia. Petua dia tak salah. Okey. Jangan beritahu Dr. Abu tau. Pasal dia dapat Dr. Abu ni kan. Dapat petua ni, ilmu ni. Tak ada, jangan ambil hati Ustaz Gurau. Dr. Abu kata, Ustaz kenapa jangan beritahu Ustaz? Yang beritahu saya Ustaz. Tak apa. Hari ni keluar ni lah. Dia tahu ada orang beritahu Ustaz. Okey, tapi sekarang ni, ini kaedah kita nak buat fi'il amar. Tapi ini sahih. Sahih kalau yang mu'ta lain. Ambil contoh mu'ta. Jangan pusing. Waqa. Mudhari' dia taruh balik ni qa ni. Qa ni taruh balik. Tulis ya. Ya ni tanda dia fi'il mudhari'. Okey. Tapi jangan kau pula, ya ki. Okey, ki. Sebab dia ni fi'il 2 huruf, buang semua fa ni buang, ya dengan buang, amal dia jadi ki. Semua begitu petua dia. Tapi hari ni bukan saya nak ngajar buat fi'il amar, daripada semua jenis fi'il. Fi'il ada 10 jenis saja. Salim, mudha'af, mahmuz 3, lepas tu mu'tal ada 5, jadi 10. 10 tu pun ada petua dia. Yang masdar tu kita isimkan dia. Masdar lain. Okey, tapi sekarang ni bukan kita nak belajar fi'il amar. Ni tengok ni, jangan gaduh. Kita nak ngajar, kita nak kenal mana isim fa'il. Okey. Tapi sebelum tu kita kena mudhari'kan dia dulu. Okey. Kita nanti anak saya pergi ambil duit. Ya. Dia pergi ambil duit untuk nak bayar pergi umrah. Sekejap ya. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Okey. Ni dan hadara yahduru. Mudhari' kena ya. Betul? Ahduru. Mudhari' kena ada alif, betul? Dalam ni ada huwa, betul? Dalam ni ada ana, betul? Okey. Tahduru. Dalam ni ada anta, betul? Nahduru. Dalam ni ada nahnu. Betul tak? Betul tak? Ini tanda fi'il mudhari'. Betul tak? Okey. Betul tak ni? Okey, betul tak? Okey. Kalau yahdura ni mudhari' tak tanda? Tapi alif ni dia mana huma. Betul tak? Betul. Betul? Tapi dia masih ya. Betul? Kalau yahduruna dia masih ya. Dia jadi sini ada hum. Okey? Okey? Kalau ahduru satu saja.
Okey? Kalau tahdura ni dia boleh jadi antuma. Betul? Betul? Boleh jadi huma, betul? Perempuan. Antuma laki-laki, betul? Okey. Okey. Kalau tahduruna boleh jadi antum. Tapi tanda dia fi'il mudhari' ini dia. Okey. Wa nun bukan tanda fi'il mudhari'. Tanda jamak. Tanda jamak. Ini ingat fi'il mudhari' ni berubah. Dia berubah. Dia boleh jadi yahdura kalau ada an. Atau dia boleh jadi lam yahdur kalau ada lam. Tapi di sini marfu' semua. Di sini marfu' tanda dia dhammah sebab mufrad. Setuju? Di sini tanda dia musanna. Tanda dia alif ke nun? Tanda dia alif ke nun? Alif ke nun tanda marfu' dia? Alif nun. Betul? Ya, tanda dia alif ke nun? Okey. Cuba masuk lam. Lam jadi apa? Yahdura, betul. Kalau lam yahdura, apa tanda mati dia? Tanda mati dia. Hazaf nun. Okey. Bila dia majzum, hazaf nun. Bila dia marfu', alif nun. Bila dia marfu', ada nun. Bila dia majzum, buang nun. Betul tak? Jadi alif tu kenapa nak buang? Dia tadi kata alif nun. Marfu' dia alif nun. Jadi apa dia maksud marfu' ni? Kalau marfu' ni dia ni. Nun, subut nun. Okey, kalau majzum, kalau marfu' ini subut nun. Kalau buang lam, kalau taruh lam jadi lam yahdu buang nun ganti alif. Itu je. Hazaf nun. Hazaf nun tu buang nun tapi masuk alif. Yang ni buang nun. Bukan kalau marfu' nun. Jadi marfu' fi'il mudhari' musanna dengan jamak sama, nun, subut nun. Ada setengah orang dia kata alif dan nun. Alif dan nun kalau isim. Kalau isim muslimah ni marfu' dengan alif dan nun. Kalau mansub dengan ya dan nun. Okey, boleh? Okey, ni contoh dia. Okey. Jadi kalau yahdura ni, kalau kita nak jadikan fa'il, kita kena hadara, letakkan alif di antara fa dan ain, jadi tukarkan badai jadi dirun. Kalau nak jamakkan dia, taruhkan waw, taruhkan nun. Hadirun jadi jadi tanwin ni ditukarkan menjadi runa. Okey? Begitu juga dengan khaliduna. Jadi ini bukan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' dia mesti ada ya depan. Ini adalah jamak muzakkar salim. Boleh? Tak apa, jangan lupa. Lupa tak apa. Saya terang lagi besok, dapat lagi. Okey. InsyaAllah. Kita dah lama sangat ni. 11.30 dah. Tapi okey, kita tadi mula 11.30 kan. Anda kena sabar ya. Berapa kali dah Ustaz suruh sabar. Okay. Nanti tuan-tuan, kita akan pergi lebih jauh lagi. Tapi dalam keadaan kita nak pergi jauh-jauh, jangan kita tinggal yang dekat. Yang dekat tu nahwu dan sarah. Bila kita pergi jauh nanti dah terlupa mana fi'il madi, fi'il mudhari'. Rugilah kan.
Buku apa tu, Wek? Buku apa tu? Oh, ada lagi? Wek, buat baru buat? Tuan-tuan. Itu kamus tasrif fi'il. RM17 kata kan? RM17. Sila siapa yang belum ambil lah. Tuan-tuan dan puan, buku ni simpan ya. Walaupun kita tak pakai, tapi simpan. Ya subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi ya ahlam ya ahkam wa ya ahkam ya hayy ya qayyum ya wa ya razzaq ya Allah. Berkatilah majlis kami ya Allah. Rahmatilah kami semua ya Allah. Bukakanlah lapang dada kami semua ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perbuatan lara dan mendekat kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi alamin. Qabbalallahu minkum.